أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersiaran pada pagi ini, pagi Khamis 12 Januari 2023 bersamaan 19 Jamadil Akhir 1444 Hijri, dan syukur Alhamdulillah kita menyambung pada pagi ini sesi perbincangan kita, diskusi untuk tafsir, taranum dan tadabbur untuk surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Dan sebagaimana biasa pada pagi ini kita bawakan, kita tampilkan panel jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Syukur Alhamdulillah. Tambah sihat dengan bersebelah dengan orang muda. Masya-Allah, tabarakallah. Tertarik tengok baju Ustaz tu lawa. Allah. Semangat yang kami Semangat Ustaz. Semangat Quran Ustaz. Amin, alhamdulillah. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, pasti pada pagi ini ada beberapa soalan yang mungkin akan diajukan. Ada juga diskusi perbincangan berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Sebagaimana biasa, anda boleh ajukan ataupun hantarkan soalan menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Hubungi kami setelah selesai kita mendiskusikan, kita mentadabbur serta taranum surah ini. Anda boleh ajukan menerusi talian yang tertera, ataupun paling mudah anda boleh tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Fadil Ustaz, sedikit info untuk para penonton. Pesanan ikhlas daripada MC-MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Jadi sama-sama kita beringat pesanan daripada MC-MC berkenaan dengan berita palsu. Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, ayuh sama-sama kita mulakan pada pagi ini untuk taranum surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Fadil Ustaz, hari ini kita makom cerita sikit Ustaz pada para penonton. Kita membaca surah As-Saffat ayat 43 sampai 45. Dan kita cuba membawa taranum nahwan. Kalau jadi kalau jadi insya-Allah. Kita cuba insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Sadaqallahul azim. Maksudnya, di dalam syurga-syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat, mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran. Diedarkan kepada mereka piala yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Baik, saudara Da'i Anas dan para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
kita telah masuk pada hampir kepada pertengahan ayat-ayat di dalam surah As-Saffat. Baik, saudara, surah As-Saffat mengandungi 182 ayat. Dan kalau dipecah kecil lagi, surah As-Saffat ini mengandungi 860 kalimah. Kita pecah kecil lagi, dalam surah As-Saffat ini terkandung di dalamnya 3826 huruf. Dan surah As-Saffat ini berada pada pohon juzuk yang ke-23. Baik, tuan-tuan dan puan, surah As-Saffat ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini kita selalu ingatkan, para tuan guru kita, asatizah kita peringatkan kita, bila sebut surah Makkiyah ini dibahaskan ataupun dibincangkan 3 perkara penting. Yang pertama, persoalan-persoalan berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan akidah, satu. Yang kedua, berkaitan dengan hari kebangkitan ataupun hari akhirat, yaumul ba'ats. Dan yang ketiga, surah Makkiyah bercerita tentang ar-risalah ataupun risalah kenabian, risalah kerasulan. Ya. Jadi ini 3 perkara besar yang dibincangkan di dalam surah As-Saffat. Baik, para penonton, ayat nombor 20 dalam surah As-Saffat bermula 20 sehinggalah ayat nombor 70 di dalam surah As-Saffat membicarakan secara terperinci 3 perkara besar, iaitulah hari kebangkitan. Yang kedua, diceritakan dalam zon ayat 20 sampai 70 ni, diceritakan tentang azab api neraka, azab akhirat. 2. Dan yang ketiga, diceritakan, diperincikan nikmat-nikmat yang terkandung di dalam syurga yang sangat indah itu. Baik, kerana itulah Sayyid Qutb dalam tafsirnya dia mengatakan, dia mencatatkan tema surah ini menegaskan perkara tauhid, perkara akidah yang melawan ataupun memberikan jawapan balas kepada kebusukan, kebatilan musyrikin yang mana mereka menolak 3 perkara penting. Yang pertama, musyrikin tak percaya kepada hari kebangkitan. Bagi mereka, dari Anas, mati itu mati habis. Dah tak ada dah kebangkitan. Satu. Yang kedua, mereka tidak percaya kepada hisab, ya, audit semula apa yang dibuat di atas dunia ni, mereka tak percaya. 2. Dan nombor 3, mereka juga tidak percaya kepada syurga dan neraka. Jadi kerana itulah Sayyid Qutb menyatakan surah As-Saffat yang mana merupakan salah satu daripada 15 surah dalam Al-Quran yang bermula ataupun ayat pertama itu dimulakan dengan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah di permulaan ayat. Ada 15 surah kesemuanya dalam Al-Quran, umpamanya surah Al-Dhariyat, surah At-Tur, surah An-Najm, surah Al-Mursalat, surah Al-Nazi'at, surah Al-Buruj, surah At-Tariq, surah Al-Fajr, surah Al-Shams, surah Al-Lail, surah Ad-Duha, surah At-Tin, surah Al-Adiyat, surah Al-Asri wal-Asri, dan yang terakhir iaitulah surah yang kita baca ni, itulah surah As-Saffat. Maknanya 15 surah dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, lafaz permulaannya itu Allah Ta'ala bersumpah. Kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah, wasaffati saffa. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk Allah, iaitulah para malaikat yang bersusun ataupun berbaris-baris menunggu arahan daripada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini antara mukadimah awal kita, Ustaz Da'i Anas. Maknanya kita faham surah As-Saffat ini yang mana sabab nuzulnya ataupun diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat berada di Mekah, dan tempoh masa diturunkan itu ketika Rasulullah dan umat Islam ketika itu berada di pertengahan ataupun penghujung Makkah, penghujung waktu-waktu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab
pada waktu itu umat Islam diancam, umat Islam diugut, umat Islam diboikot. Ya, maknanya berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan pada waktu itu, pada waktu surah ini diturunkan, musyrikin Mekah yakin sangat, mereka yakin sungguh dapat membunuh Rasulullah dan umat Islam, sebab pada waktu itu umat Islam minoriti, sekitar 40-50 orang saja. Dalam satu kota Mekah tu ada 50 orang, 40 orang saja umat Islam pada waktu itu. Turunlah surah ini untuk memberikan kekuatan kepada Rasulullah, umat Islam ataupun para sahabat pada ketika itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Satu desakan, tekanan, asakan dan juga boikot yang diterima oleh umat Islam dan juga baginda Nabi SAW pada ketika itu tidak mematahkan dan melemahkan semangat dan juga perjuangan mereka. Fadil Ustaz, mungkin sebagai orang kata rumusan awal untuk ketiga-tiga ayat ini Ustaz, mungkin para penonton tidak sabar-sabar menantikan untuk bila kita baca maksud dia Ustaz, kita dapati nikmat yang besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita berkenaan dengan ketiga-tiga ayat yang kita bicarakan ini Ustaz. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau pada ayat sebelum ayat nombor 20, minta maaf, pada ayat sebelum ini, sebagai contoh pada ayat nombor 29, 30, 31 dan seterusnya itu, diceritakan ayat-ayat tentang azab api neraka. Ayat nombor 22, ayat 20, 21, 22 dan selanjutnya, Allah Ta'ala cerita azab api neraka, azab akhirat. Okey, bermula pada ayat ayat nombor 41, Allah Ta'ala bercerita pula pada episod yang berikutnya, iaitulah indahnya syurga yang akan dinikmati oleh ahli-ahli syurga. Itulah seronoknya Al-Quran ini. Dia ada episod-episodnya. Kan, maknanya kalau kita kata drama lah kan, drama maknanya ada ayat-ayat cerita tentang neraka, tiba-tiba dalam cerita yang sama itu Allah cerita pula tentang syurga. Jadi inilah hebatnya Al-Quranul Karim, merupakan kitab mukjizat. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, ayat nombor 41, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itulah yang beroleh limpah kurnia yang termaklum. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah hamba-hamba Allah yang tidak mensyirikkan Allah, hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Mereka ini akan beroleh limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang termaklum. Baik, apa makna termaklum ini? Rizqum maklum, apa garis bawahkan maklum itu, apa makna maklum? Baik, tuan-tuan rahmati Allah, Ibnul Jauzi telah menyatakan rezeki yang termaklum, maknanya rezeki yang telah ditentukan itu ada dua makna, ada dua perinciannya. Rezeki itu ialah, nombor satu, al-jannah. Nombor satu, orang yang beriman kepada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah, yang mentauhidkan Allah, mereka akan diberikan ganjaran syurga. Satu. Ini janji Allah. Maknanya memang kita dah tahu dah, sebab Al-Quran dah bagi tahu dah. Satu. Yang kedua, ar-rizq fi jannah. Rezeki-rezeki yang berada di dalam syurga itu, itulah yang akan diterima oleh ahli-ahli syurga. Jadi maksud maklum itu ialah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masyaallah, tabarakallah. Gambaran syurga itu Ustaz, antara perkara yang disebutkan mata tidak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati tak pernah terlintas. InsyaAllah kita akan perincikan itu Ustaz selepas ini, kerana kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terus setia dalam Tanya Ustaz, biar tahu. Jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud untuk sama-sama kita bertaranum, tafsir dan juga tadabbur surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Sebagaimana telah pun dimaklumkan oleh Fadhil Ustaz, surah As-Saffat letaknya pada juzuk yang ke-23, merupakan surah Makkiyah dan mempunyai 182 ayat. Baik Fadhil Ustaz, apabila disebut tentang gambaran-gambaran syurga berdasarkan ayat yang kita bicarakan pada pagi ini, ada nikmat syurga yang Allah Ta'ala ceritakan, ada yang dirahsiakan. Jadi nak menginspirasikan manusia untuk beramal dalam keadaan Allah Ta'ala sediakan syurga yang cukup besar nikmatnya Ustaz. Jadi sambungan untuk nikmat-nikmat syurga tadi Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita amalan-amalan yang kita buat atas dunia ni, amalan-amalan yang kita buat atas dunia ini, inilah yang akan menentukan kepada kita bagaimanakah rumah terakhir kita ataupun kehidupan kita nanti di hari akhirat. Sebagai contoh dalam surah Az-Zukhruf ayat nombor 72, saudara penonton, Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Allah Ta'ala sebut kepada kita, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu. Urithumuha, yang diwariskan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang kamu buat dahulu. Maknanya amalan-amalan yang kita buat atas dunia inilah para penonton sekalian, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya, yang inilah yang akan menentukan bagaimanakah letak duduk kita di hari akhirat nanti. Kerana itu dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 25, Allah Ta'ala berfirman, yang kita ingat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah khabar gembira, berilah berita gembira kepada orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang melakukan amal-amal saleh, anna lahum, bagi mereka lah jannah, syurga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mana mengalir sungai-sungai di dalamnya ataupun di bawahnya. Tuan-tuan, kita atas dunia ni pun, contoh kalau kita sibuk sangat dengan kerja, stres, macam-macam kan, selalunya kita akan pergi ke tempat-tempat rekreasi, selalunya tempat yang menenangkan, dan selalunya tempat-tempat yang menenangkan itu kita akan cari sungai lah, sungai, laut, pantai, pergi kan, jeram, macam tu lah kan, air terjun. Dia bunyi air tu pun, bunyi air tu kan, Allah, terapi kan, dia jadi mendamaikan. Itulah fitrah manusia. Betul. Jadi betapa indahnya syurga ini. Salah satunya, tuan-tuan, ayat dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala bagi tahu, tadi kan, ulaika lahum rizqum ma'lum, orang yang tidak mensyirikkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, mereka telah diberikan rezeki yang telah termaklum. Ibnu Jauzi kata, rezeki termaklum itu ialah satu, syurga, mereka akan masuk syurga. Yang kedua, mereka akan menikmati rezeki-rezeki yang berada di dalam syurga. Antaranya apa? Fawakihu wahum mukramun. Antaranya, mereka diberikan juadah buah-buahan yang lazat-lazat, dan mereka mendapat kemuliaan dan penghormatan. Maknanya dalam syurga nanti, Allah Ta'ala akan berikan buah-buahan kepada ahli syurga. Teringat nak makan apa, dia mai kat kita. Allahu Akbar. Teringat nak makan apa, dia datang kepada kita. Baru terlintas, baru terlintas, dapat terus. Allah. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam syurga ini, tempatnya tenang, tempatnya damai, tiada rumah sakit dalam itu, tak ada hospital dalam tu, tak ada klinik. Maknanya ahli syurga dah tak sakit dah. Dan yang kedua, dalam syurga tidak ada tandas. Kenapa? Ahli syurga mereka sudah tidak membuang air pada waktu itu. Makan makanan dalam syurga bukan kerana lapar. Kita hari ni, tuan-tuan dan puan, atas dunia ni makan kerana lapar ni. Kan, ni pagi ni kan, nak sarapan pagi kan, lepas tamat siaran ni ada nak cari nasi khabu kan, apa, nasi dagang, nasi minyak kan. Itu kenapa kita makan kerana lapar. Tetapi ahli syurga mereka makan bukan kerana lapar, tetapi makan itu, minum itu kerana apa?
kerana menikmati keseronokan, keindahan yang berada di dalam syurga. Kenikmatan, keseronokan berada di dalam syurga. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Tak dapat dan tak mampu digambarkan, Ustaz, bagaimana betapa besarnya kurniaan, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Khabarkan berita gembira kepada mereka sebagaimana yang telah pun digambarkan oleh Fadil Ustaz. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, kita ingin raikan soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, Sal Rasid Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-43, di dalam syurga yang penuh nikmat. Adakah maksud penuh nikmat dalam ayat tersebut adalah nikmat-nikmat makanan, minuman dan layanan yang disajikan kepada ahli syurga berterusan tanpa henti, yang mana sebagai balasan tempat berehat dan bersenang lenang tanpa perlu melakukan sebarang ibadah? Mereka hanya perlu menikmati semua yang ada di dalam syurga itu untuk selama-lamanya. Mohon penjelasan lanjut daripada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih Sal Rasid Cici yang bertanya. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ahli-ahli syurga mereka diberikan nikmat, keseronokan. Bahkan dalam surah Yasin Allah Ta'ala menggunakan perkataan syughulin. Syughulin, maknanya syughul ini maknanya sibuk sungguh-sungguh. Sibuk sungguh-sungguh. Kalau kita tuan-tuan yang nak masuk pejabat ni tuan-tuan, hari ni kita masuk kerja contoh pukul 9 sampai pukul 6 petang, bagi contoh kan. Maksud sibuk tu ialah kalau cukuplah sehari ni kita ada 4 mesyuarat. 2 mesyuarat sebelah pagi sebelum pukul 1 tengah hari, pukul 1 petang. Kemudian sambung 2.30 sampai pukul 5 sampai pukul 6. Yang tu pun kita rasa dah tak cukup masa dah kan. Maknanya sibuk kan. Baik, di dalam syurga Allah Ta'ala menggambarkan sibuknya ahli syurga menikmati keseronokan dalam syurga itu, digambarkan dengan perkataan syughul, sibuk sungguh-sungguh. Sibuk menikmati keindahan dan keseronokan. Tuan-tuan, dalam satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada seorang ahli syurga ini di atas dunia dia diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Allahu akbar. Uji demi uji kan. Kalau kita tengok dia pun kita kata Allah kesian kat dia kan. Baik, di hari akhirat Nabi cerita akan diambil orang ini kemudian dicelup sekejap dalam syurga. Celup sekejap dalam syurga. 3-4 minit, 5 minit, 3 saat, 4 saat, angkat balik. Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada hamba ini, atas dunia dulu kamu diuji sungguh-sungguh. Adakah kamu rasa penat? Adakah kamu rasa letih dengan ujian itu? Tuan-tuan, apa jawab orang ini yang telah pun masuk syurga? Dia kata, ya Allah, aku dah tak ingat dah ujian-ujian yang kau bagi pada aku atas dunia dulu. Allah. Aku dah lupa dah, tak teringat langsung. Kerana apa, tuan dan puan? Kerana seronoknya masuk syurga. Walaupun dicelup orang ini, Allah Ta'ala celup orang ini masuk syurga 3-4 minit, 3-4 saat, sekejap saja, seketika saja. Maknanya seketika itu pun telah menyebabkan dia lupa dah apa yang dia beratnya dia diuji dulu, penderitaan. Jadi inilah orang beriman, apabila kita diuji oleh Allah, motivasi kita ialah Nabi sebut kepada kita, orang beriman ni beruntung apabila dia dapat nikmat, dia syukur pada Allah. Itu baik bagi mereka, kata Nabi. Dan orang beriman ini saat dia diuji dengan apa? Dengan Allah Ta'ala uji, mungkin Allah uji kita dengan anak-anak kan, mungkin Allah Ta'ala uji kita dengan pasangan suami isteri kita, kan, mungkin Allah Ta'ala uji kita ni dengan bertua, ibu bapa kan. Jadi maknanya kita bersabar, kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan penuh sabar, dengan penuh redha, dengan penuh tawakal. Kita bersangka baik kepada Allah. Tuan dan puan, ini orang yang menerima ujian ini, apabila mereka bersabar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu baik bagi mereka. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat tentang syurga ini, ia memberikan motivasi kepada kita untuk kita beramal saleh. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kejar dunia, kita akan penat.
Dahlah penat Ustaz, akan ditinggalkan selama-lamanya. Allah. Kalaupun dapat tidak puas. Kalaupun dapat hanyalah sedikit saja. Betul. Ustaz. Insya-Allah tabarakallah, akhiratlah kekal selama-lamanya, kenikmatan yang tidak terhingga dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pada pagi ini di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Okey, soalan saya, sebelum saya nak tanya soalan, saya nak mohon Ustaz perbetulkan bacaan saya, Ustaz. Baik, silakan. Bagus Tuan Haji kita ni. Alhamdulillah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi jannatin na'im. Ala sururin متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين صدق الله العظيم. Okey, soalan saya, apakah amalan yang paling mudah untuk menuju menikmati ke syurga? Kerana ramai orang nak masuk tapi mereka tidak berusaha. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Satu bacaan yang cukup luar biasa. Semangat itu penting, Ustaz. Semangat betul Tuan Haji Ismail kita ni. Amalan yang simple, yang mudah tetapi boleh membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji. Bacaan Tuan Haji masya-Allah, subhanallah, baik sekali. Alhamdulillah, terus kita belajar Al-Quran. Untuk penambahbaikan, ayat nombor 45 tu, yutafu alaihim bika kaf alif hamzah atas tu, jangan tertukar hamzah dengan ain, kan? Maknanya pastikan perkataan hamzah itu di atas alif hamzah itu bika sim mim ma'in, bika sim, jangan bika, bukan bika, nah, bika sim mim ma'in. Yang lain tu memang Tuan Haji Ismail bagus dah, kan. Jadi bukan apa, saya sangat kita menghormati dan kita rasa semangat dengan insan-insan seperti Tuan Haji Ismail ni yang memberikan semangat pada kita untuk kita sentiasa memperbetul dan kita baca Al-Quran. Baik, soalan Tuan Haji tadi, apakah amalan yang mudah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Baik, yang mudah, satu, saya sebut nombor satu, amalan kita sentiasa meminta maaf dan juga kita memberikan kemaafan kepada orang lain. Antaranya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kepada kita, ciri-ciri ahli syurga itu ialah wal'afina 'anin nas, orang yang sentiasa memberikan kemaafan kepada orang. Dalam sebuah riwayat, ketika baginda Rasulullah dalam satu majlis ilmu dengan para sahabat, tiba-tiba tuan-tuan, dalam hadis itu dinyatakan ada seorang sahabat yang masuk dari pintu itu, yang dia ni bukan sahabat senior, bukan sahabat kanan pun, biasa-biasa, orang tak kenal dia sangat. Sambil dia masuk tu dia selit selipar dia celah sini, kan? Maknanya begitu. Tiba-tiba Rasulullah kata, sahabat tadi ni yang masuk tadi ni, Nabi kata, kamu ialah ahli syurga, dia adalah ahli syurga di depan sahabat-sahabat yang lain ni. Allah. Jadi hari yang kedua baginda sebut yang sama juga. Dia ini ataupun kamu itu ialah ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni bila Nabi sebut apa yang Nabi sabdakan, mereka dengar sungguh-sungguh dan mereka sentiasa menanti-nanti, kerana bagi mereka itulah petunjuknya, itulah pedomannya. Baik, kerana itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Dia rasa dia nak tahulah apa amalan-amalan yang dibuat oleh hamba Allah tadi, sahabat tadi ni, sehingga Nabi sebut dia ni ahli syurga. Jadi dia minta izin untuk bermalam di rumah sahabat tadi ni. Ringkas cerita, bila dia bermalam pada malam hari tu, dia tak dengar lah pula bunyi baca Quran ke, salat ke, dia tak dengar. Jadi akhirnya dia tanya, apa amalan yang sahabat tadi ni sentiasa buat
Sehingga Nabi SAW sebut yang sahabat itu tadi ni ahli syurga. Dia kata, aku tak buat banyak pun, yang aku buat ialah setiap malam sebelum tidur aku akan memaafkan kesalahan orang. Aku akan memaafkan. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita nak belajar daripada akhlak sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Kita nak jadi orang yang sentiasa minta maaf dan kita memaafkan kesalahan orang lain. Dari Anas, nak minta maaf dan nak memberi maaf ni susah. Berat, Ustaz. Berat. Kan orang kita ni selalunya dia bergaduh tu sampai 7 keturunan. 7 keturunan aku tak maafkan kamu. Tu dia punya lama kan. Kita ubah. Kenapa? Ahli syurga itu sifat cirinya antaranya mereka memaafkan dan minta maaf atas kesalahan mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Janganlah kita biarkan ego itu menguasai diri kita, Ustaz. Jangan menggadai syurga dengan ego yang kecil itu. Oleh Ustaz dan juga sedang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Terus setia menonton. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi Khamis anda kami bawakan kepada anda untuk topik tafsir, taranum serta tadabbur surah As-Saffat ayat 43 hingga ayat yang ke-45. Masih lagi kita bersama bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Dan terima kasih kepada anda para penonton yang telah pun sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Dan Fadil Ustaz, kita di talian pada pagi ini kita ada pemanggil sahabat yang kedua. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ya. Ustaz dah terangkan dari antara kenikmatan yang tak tergambar di pemikiran kita, tak pernah dilihat, tak pernah dirasa, tak pernah apa semua didengar. Jadi soalan saya begini Ustaz, dalam syurga kita ada tingkatan yang ada tingkatan yang tertinggi dan tingkatan yang terbawah. Soalan saya, apakah kenikmatan yang dirasai oleh ahli syurga di tingkat yang pertama ada sama dengan tingkatan yang terbawah sekali itu? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid. Soalan yang saya kira cukup menarik untuk kita bincangkan Ustaz. Tentang tingkatan syurga. Level tu mungkin tak sama Ustaz. Mungkin sikit pencerahan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Syurga itu yang pertama sekali, syurga itu ada beberapa pintunya. Dalam riwayat, contohnya sebuah riwayat yang diberikan komentar oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, pintu syurga itu ada 8. Kita catat betul ya, ada 8, yang mana mudah-mudahanlah bila kita buat keseluruhan 8 ini ataupun kita buat salah satunya, kalau kita dapat masuk salah satu pintunya pun syukur alhamdulillah. Nombor 1 tuan-tuan, syurga itu pintu yang pertama ialah pintu salat. Pintu salat. Yang kedua, pintu puasa. Pintu berpuasa. Yang ketiga, pintu sedekah. Yang keempat, pintu ahli jihad. Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu ahli syurga ni dia masuk pintu
Iaitulah pintu orang yang menahan api kemarahannya. Allah. Okey. Yang seterusnya pintu ahli zikir dan ahli ilmu. Orang yang minat dengan majlis ilmu, majlis zikir kan, majlis ilmu, ini pintunya, pintu khusus. Yang seterusnya iaitulah pintu ahli tawakal yang masuk syurga tanpa hisab. Itu 8 pintu yang telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan komentar hadis tersebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Pun begitu, contohnya pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata bukan setakat 8 pintu, bukan setakat terhad 8 pintu, tetapi lebih daripada itu. Contohnya pintu silaturrahim, pintu umrah, maknanya itu amalan-amalannya. Baik, kerana itulah tuan-tuan, tentunya lah syurga yang tertinggi itu ialah Jannatul Firdaus. Apa lagi? Jannah Adn, ya, syurga Adn. Kemudian Al-Jannatu Na'im, ya, jannah syurga Na'im. Jadi tuan-tuan, tentunya lah keseronokan ataupun keindahan ataupun anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitulah ahli syurga ini mereka dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah, kenikmatan yang terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada penghuni syurga, Fadil Ustaz. Ya. Dan kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya Ustaz untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Rafi dan Dai Anas, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Budaya Johor, ya. Ya, apa khabar Haji? Alhamdulillah sehat. Saya doakan mudah-mudahan sajalah Ustaz sentiasa sehat. Amin, ya Allah. Amin, amin. Baik, persoalannya saya nak minta pandangan Ustaz. Allah Ta'ala ni suka pada kerja-kerja walaupun sikit atau bersedekah sikit tapi istiqomah. Jadi adakah istiqomah, contoh kalau dia bersolat malam, maknanya walaupun 2 rakaat setiap malam dia buat, Ustaz. Jadi saya minta pandangan Ustaz, adakah jalan untuk menuju ke surga itu adalah dengan istiqomah walaupun sedikit? Dan maknanya kalau dia selalu buat walaupun tak banyak, tapi alhamdulillah dia boleh datang masuk ke surga. Sebab dalam surga itu nikmatnya ya Allah, Tuhan sajalah yang tahu, ya Allah. Jadi saya minta pandangan Ustaz, betul ke ataupun macam mana, minta cerahan, ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Saya bila dengar soalan daripada Haji Tukeno ni, saya teringat dalam sebuah hadis kursi, kalau saya salah minta tolong Ustaz betulkan. Bahawasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam untuk beribadah. Lalu berfirman Allah di hadapan malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka bangun di tengah malam untuk melaksanakan ibadah kepadaku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihat mereka kecuali aku. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah bahawa telah aku sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal penghormatanku. Dalam sebuah hadis kursi, Ustaz. Mungkin sedikit penambahan pada Ustaz. Baik, Tuan Haji Tukino dan para penonton sekalian. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, ketika hijrah tu, bila Nabi mula-mula sampai tu, antara nasihat awal ataupun antara ucapan awal yang baginda berikan kepada penduduk Madinah pada waktu itu, apa kata Nabi? Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Ya, antaranya Nabi sebut, wahai manusia, wahai insan, sebarkanlah salam, beri jamuan makan, jamulah orang lain makan, wasilul arham, pertautkanlah silaturrahim, jangan bergaduh-gaduh, jaga silaturrahim. Kemudian Nabi kata, salat malam ketika wannasu niyamun, ketika manusia sedang tidur, salat malam. Tadkhulul jannah bisalamin, akan masuklah syurga orang itu dengan salam, dengan sejahtera. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan? Tengok baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan satu panduan kepada kita. Nak masuk syurga, jaga 4 benda ini. Yang pertama apa tadi? Beri salam. Ya, jumpa orang, sama ada kita kenal ataupun tidak, beri salam. Assalamualaikum paling kurang. Nak dapat pahala lebih sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak lebih lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Kemudian beri jamuan orang makan. Sikap ataupun akhlak suka belanja orang makan. Kan mungkin kan di pejabat kan kita bertemu dengan kita kata petugas yang menjaga yang jaga kebersihan pejabat kita ni kan.
jaga kebersihan pejabat, tanda dan sebagainya. Apa kesalahnya kita bagilah RM5 sebagai contoh. Kan? Tuan-tuan perempuan bagi kita mungkin RM5 tu kecil, tapi setengah orang RM5 tu alhamdulillah boleh makan sekeluarga dia. Kan? Boleh makan suami isteri dia RM5 tu. Alhamdulillah. Kan? Nombor 3, wasilul arham, jaga silaturahim, jangan bergaduh. Tengok tuan-tuan, 3 perkara yang awal ini Rasulullah beri nasihat supaya apa? Jaga akhlak sesama manusia. Silaturahim ataupun hablum minan nas itu mesti jaga. Dan yang terakhir, barulah Nabi kata, salat malam ketika orang lain tengah tidur. Allah. Dan ini maknanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 benda ini buat masuk syurga insya-Allah. Kerana itulah tuan-tuan dan puan, bila Tuan Haji Tukino sebut tadi betul dah. Maknanya amalan kita ni yang pertama, yang fardu, yang wajib itu kita jaga betul-betul. Salat 5 waktu jaga sungguh-sungguh. Subuh sama isyak jaga sungguh-sungguh. Yang kedua, cuba minimalkan, kurangkan dosa-dosa kita. Kan? Sentiasa kita istighfar. Dan yang seterusnya, amalan-amalan sunat ni kan, walaupun mungkin kita buat tu kecil je kita nampak, tapi tuan-tuan, orang yang istiqamah, ini yang penting. Kan? Ini yang penting kerana mudah-mudahan, kerana apa? Kita tak tahu amalan manakah yang dapat bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita masuk syurga Allah Taala ini kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kita tak tahu, saya tertarik ayat Ustaz. Kita tak pasti dan kita tak tahu amalan mana yang mungkin nampak sekecil-kecil tetapi menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz dan juga sedang penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pagi Khamis pada hari ini kita masih lagi mendiskusikan, membicarakan tafsir, tarannum serta tadabbur surah As-Saffat ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi, Haji Muhammad Daud. Dan Al-Fadil Ustaz, kita telah pun menjawab beberapa soalan yang diajukan oleh sahabat kita, sahabat di Facebook dan juga di talian yang telah pun menghubungi kita. Anda boleh terus hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk yang menonton di Facebook Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Mungkin dengan share itu menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu pahala sedekah yang berpanjangan. Fadil Ustaz, soalan yang berikutnya datang daripada sahabat Facebook kita, Al-Syai, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada ayat yang ke-44, di atas takhta kebesaran berhadap-hadapan. Soalannya, adakah maksud takhta kebesaran yang berhadap-hadapan itu membawa maksud mereka ahli syurga duduk di atas pelamin yang menghadap antara satu sama lain, yang mana mereka mampu melihat semua manusia dari atas singgah sana seolah-olah memiliki kerajaan sendiri? Mohon Ustaz jelaskan. Baik, terima kasih Al-Syai, saudari kita. Ala sururin mutaqabilin. Maknanya ahli syurga ini mereka akan duduk di atas pelaminan, saling berhadap, saling menghadap dan berhadap di antara satu sama lain. Makna inilah dalam tafsir menyatakan yuqabil ashabul jannah, yuqabil ashab jannah ba'dhum ala ba'dhin. Maknanya ahli syurga ini mereka duduk saling menghadap dan berhadapan dengan yang lain. Maknanya begitu cantik, begitu indahnya, begitu rapinya tersusun dan kedudukan ahli syurga itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka duduk dalam syurga dengan penuh gembira, dengan penuh seronok,
dengan penuh kerehatan, dengan penuh ketenangan. Ya, kerana itulah tuan-tuan, antaranya Dayan Nas, ya, baginda sebut apabila kamu lihat ada satu majlis ilmu, singgahlah, duduklah dalam majlis itu kerana apa? Itulah taman-taman syurga, raudhah, ya, raudhatul jannah, raudhah ataupun taman syurga. Kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian, ahli syurga itu mereka berada dalam penuh kebahagiaan. Dalam surah Hud ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdzuz. Dan adapun orang-orang yang berbahagia itu, orang yang bahagia itu ialah mereka yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal dalam syurga. Fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal dalam syurga yang mana syurga itu besarnya seluas langit dan bumi. Ya Allah, tak tahulah nak bayang macam mana tuan-tuan. Betul lah hadis Nabi kata, yang tak pernah kamu tergambar, yang tak pernah kamu dengar, yang tak pernah terdetik dalam hati kamu. Ya. Illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdzuz. Mereka akan diberikan kurniaan, Allah Ta'ala akan penuhi hajat mereka itu dengan tidak putus-putus nikmat kebahagiaan yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Karena itu tuan-tuan, daripada Jabir bin Abdullah dalam sebuah riwayat hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yantakhitun. Nabi kata, sesungguhnya penduduk syurga itu mereka makan dan minum dalam syurga. Namun walaupun makan ni, minum ni banyak ni, mereka tidak meludah, mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, dan mereka tidak mengeluarkan hingus. Allah. Maknanya inilah gambaran-gambaran, petunjuk dan pedoman ahli syurga. Begitulah keadaan mereka selama-lamanya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Bila kita faham nikmat yang Allah Taala sediakan itu baru sedikit yang digambarkan. Banyak sedikit lagi yang kita tak tahu, Ustaz. Yang hanya kita masuk syurga baru kita lah dapat gambaran yang sebenarnya tentang syurga yang tiada tandingan kenikmatannya. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya untuk kita raikan pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Anas, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya Kak Iyat, silakan soalannya Kak Iyat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pagi ni izinkan Kak Iyat nak berkongsi rasa sebagai seorang isteri, sebab kita tahu seorang isteri banyak pintu-pintu syurga yang disediakan untuknya Ustaz. Jadi saat ibu ayah menyerahkan anaknya kepada seorang lelaki, bermulalah episod rumah tangga Ustaz, dan ujian rumah tangga ni Ustaz adalah ibadah yang paling panjang Ustaz. Kita solat 5 waktu hanya beberapa minit, puasa hanya beberapa jam, tapi kita hidup berumah tangga ni Ustaz nak cari sebagai ibadah sepanjang hidup kita Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta nasihat Ustaz sebagai motivasi kepada isteri-isteri yang masih bertahan setelah didera emosi dan perasaan Ustaz. Kebanyakannya Kak Iyat tengok para asatizah menegur isteri-isteri yang membuka aib dan yang meminta cerai, kita tahu tidak akan bau syurga kan Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta nasihat Ustaz agar menasihatkan juga para suami yang tidak menjalankan tanggungjawabnya, dan Kak Iyat nak minta Ustaz motivasi kepada isteri bagaimana ganjaran yang disediakan kepada mereka yang menutup aib rumah tangganya Ustaz. Jadi pada Kak Iyat Ustaz, kalau kita nak merenung lirik-lirik lagu pada syurga di wajahmu sangat indah Ustaz. Jadi Kak Iyat nak minta sedikit motivasi dari Ustaz untuk isteri-isteri yang masih bertahan. Dan Alhamdulillah Kak Iyat sendiri bertahan selama 33 tahun Ustaz. Itu semua kurnia dari Allah. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Allah sedap suara dia. Habiskan Ustaz ingat Ustaz lagu tu tak? Jadi betul Ustaz pada syurga di wajahmu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, tu antara bait-bait kata-kata semangat diberikan oleh Kak Iyat dan juga sedikit soalan yang dicetuskan Ustaz, sedikit pencerahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah, terima kasih Kak Iyat kita yang bertanya. Tuan-tuan, hidup ini ialah tempat Allah Ta'ala menguji kita.
ujian itu datang dalam keadaan dua bentuk. Yang pertama, Allah uji kita dengan ujian, musibah, sakit dan sebagainya. Termasuklah hubungan suami isteri, mesti ada ombak badainya. Betul. Ujian. Yang kedua, Allah Ta'ala uji kita juga dengan cara mana? Dengan cara Allah Ta'ala berikan kebahagiaan, Allah berikan limpahan kekayaan, Allah bagi macam-macam pada kita. Allah nak uji, ingat Allah ke tidak? Baik, kerana itulah tuan-tuan dan puan, hubungan suami isteri ataupun hubungan keluarga ini ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Merupakan satu amanah. Kerana itu dalam doa kita, tuan-tuan, jangan lupa doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami suami, isteri dan anak-anak sebagai penyejuk mata hati kami. Jadi tuan-tuan, apabila kita nak melayari hubungan kekeluargaan, khususnya suami isteri, yang pertama sekali, ya, kita mesti sentiasa memperingatkan pasangan kita, suami dan isteri, bahtera keluarga kita ni kita nak bawa ke mana? Ya, bahtera keluarga kita ni nak bawa ke mana? Tentunya lah kita mesti saling ingat mengingati bahtera kita ini kita nak bawa sampai syurga. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menceritakan dalam syurga nanti kita akan berhimpun semula dengan ahli keluarga. Dan kita akan sembang-sembang balik. Apakah ya yang kita buat atas dunia dulu. Jadi nombor satu, sentiasa peringatkan suami dan isteri, bahtera keluarga kita ni kita nak bawa ke mana? Jawapannya nak bawa sampai akhirat, sampai syurga. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, sebagai suami isteri, kita tentunya kita tak sunyi daripada membuat kesilapan, kekhilafan, kealpaan, kelekaan dan sebagainya. Suami ada kurangnya, isteri ada kurangnya. Suami, jangan lupa juga, suami ada kelebihannya. Isteri juga, walaupun dalam kekurangan itu, ada kelebihannya. Kerana itu, dalam rumah tangga, jangan mencari kesempurnaan. Sebaliknya, kita menjadi orang yang melengkapkan kelemahan suami dan kelemahan isteri kita. Umpama batu bata yang melengkapkan, ya, bahtera tadi. Jadi, maknanya kita saling lengkap melengkapi. Dua. Nombor tiga, tuan-tuan rahmati Allah. Dalam apa juga masalah, ya, badai emosi dan sebagainya, kita mesti cermat dan jangan tergopoh gapah. Dalam sebuah riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari itu ketika berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi pun ada dalam rumah tersebut. Tiba-tiba waktu itu madu kepada Aisyah, iaitulah Sayyidah Zainab dalam riwayat. Datang bawa satu makanan bagi kepada nak bagi kepada Rasulullah dan Aisyah lah. Pada waktu itu yang ambil makanan itu, juadah itu ialah pembantu Rasulullah dan pembantu Sayyidatina Aisyah. Jadi waktu pembantu ni ambil, Aisyah pun pergi mendekati pembantu tadi. Jadi seolah-olah bila Aisyah pegang tadi macam kuat sikit lah, bukanlah kata rentak tadi, kuat, bila kuat sangat tiba-tiba jatuh, pecah. Baik, bila begitu tuan-tuan, bagaimana Rasulullah menyelesaikan ataupun menangani situasi itu? Baginda pergi kepada pinggan yang pecah tu, baginda susun balik dan bagi kepada pembantu tadi untuk bawa ke dapur, satukan dan bawa makanan tadi, makan sama-sama. Dan jangan lupa pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi ada dalam rumah ni. Maknanya situasi begitu, sahabat-sahabat nampak kejadian itu. Sahabat-sahabat dengar kejadian itu. Tuan-tuan, bagaimana Rasulullah menangani? Rasulullah berpaling dan Nabi kata, minta maaf je, cik puan kamu tadi tu terasa hati. Maknanya seolah-olah Nabi bagi gambaran Sayyidatina Aisyah tadi terasa hati, ataupun maknanya orang perempuan tu normal lah, cemburu tadi. Nabi minta maaf kepada sahabat-sahabat. Dan Nabi tak marah kepada Sayyidatina Aisyah, Nabi tak marah kepada Sayyidatina Zainab, Nabi tak marah. Tetapi tengok bagaimana bijaksananya Rasulullah menangani situasi itu. Maknanya para penonton rahmati Allah, jangan lupa ya, bila ada berlaku kita kata ombak badai dalam rumah tangga, tolonglah kita bincang sama-sama. Janganlah kita suka untuk bercerita secara terbuka di khalayak. Kerana apa? Kita bimbang, akhirnya tak selesai masalah, tetapi menimbulkan banyak lagi persoalan-persoalan yang akan mengeruhkan keadaan. Wallahu a'lam.
Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz, Ya. sedar tak sedar kita akan tamat di TV3 siaran kita. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Jadi Ya. terus setiap menonton, tak ialah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi kembali untuk mentarannumkan dan juga mentadaburkan surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Masih lagi kita bersama dengan bintang ilmuwan kita yang masih steady segak bersama kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Al-Fadhil Ustaz, Ya, alhamdulillah. kita ingin teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum tu Ustaz, yang Ya. tadi tu yang pada syurga di wajahmu tu Ustaz, Allahu mungkin Akbar, Allah. orang kata apa, cabarannya begitulah Ustaz dalam hidup ni. Orang kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit. Betul. Ini kan pula suami isteri, nak ada pasang surutnya seperti air laut. Jadi mungkin sedikit pencerahan tambahan Ustaz, mungkin bagi mereka yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nasihat-nasihat daripada Fadil Ustaz, gambaran syurga yang kita duk cerita hari ni Ya, Ustaz, betul. mungkin sebagai satu inspirasi juga Ustaz. Baik, kerana tu tuan-tuan, yang kita cerita tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani kita kata perasaan isteri baginda, Ya. Sayyidatina Aisyah dan Sayyidah Zainab ini. Tengok cantiknya Rasulullah jaga hati kedua ni. Ya. Kalau ikut hati kita orang lelaki ni, dah bila macam seolah-olah memalukan kita lah Betul. kan. Kita kalau Allah Akbar. rembat tu lah kan. Pantang Pantang kan, pantang berundur. Jadi tuan-tuan, tengok Nabi ajar kepada kita, nombor satu, mesti jaga hati isteri kita ni. Suami sekalian, sebelum kita buat apa-apa tindakan, ingatlah isteri kita, ingat. Waktu kita susah dulu, waktu kita susah dia dengan kita. Betul. Kan waktu kita tak dikenali, waktu kita tak ada apa-apa. Kan kita susah, isteri inilah yang membantu kita. Jadi wahai suami-suami sekalian, ketika kita Allah Taala beri kejayaan, Allah beri kepada kita macam-macam, jangan lupa yang membantu kita banyak iaitulah isteri kita. Jadi nombor satu, tolonglah jaga hati isteri, dan begitu jugalah isteri mestilah menjaga hati suami. Nombor dua, tuan-tuan, apabila kita ada masalah, kan kita ada masalah, kita rujuklah orang yang tepat dan orang yang betul. Tempat untuk meluahkan Ustaz. Tempat untuk meluahkan. Ibu bapa kita sebagai contoh, kan, ataupun kita juga boleh berjumpa dengan kaunselor. Secara tertutup. Betul. Dan kaunselor mereka mempunyai ilmu yang terpandu, disiplinnya, mereka boleh menasihat. Betul. Dan yang ketiga, jumpalah ahli-ahli agama ataupun agamawan yang boleh memberikan nasihat kepada kita. Jadi ini caranya supaya apabila kita terlampau gairah, terlampau seronok menceritakan semua benda kepada khalayak. Allahu Akbar. Inilah yang kita bimbang, yang kita takut akhirnya masalah tu tak selesai, tetapi dia merungkai ataupun menyebabkan terbuka habis cerita-cerita dalam keluarga kita. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, nasihat kami yang kerdil ini, marilah kita sama-sama menyelesaikan masalah itu secara berhikmah, dan jangan lupa kita mesti berlapang dada, dan niat kita ialah nak menyelesaikan masalah tersebut. InsyaAllah Allah Ta'ala beri panduan, Allah akan bantu kita, wallahu a'lam. Betul. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Baik Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya. Baik, ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-45 tentang nikmat penghuni syurga. Soalan yang pertama, adakah boleh seandainya semasa kita membaca ayat-ayat berita gembira sebegini di dalam Al-Quranul Karim, kita berbisik di dalam hati lafaz amin, yakni kita berdoa semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmatinya juga kelak. Dan yang kedua, tetapi jika lafaz amin itu terkeluar kuat Ustaz, adakah kita sudah dikira berdosa kerana menambahkan
ayat Al-Quran. Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Baik, Puan Intan Zurina, nombor 1, kalau di luar solat tak apa. Kan di luar solat bila kita baca ayat tadi, kita baca terjemahannya pula, kita faham kan, maknanya kita baca amin dalam hati kan. Ataupun kalau kita sebut dengan mulut kita di luar solat, contoh lepas kita habis ayat tu kan, kita fi jannatin na'im sebagai contoh, kita bersebut amin, maknanya tak apa, itu sebagai doa kita kan, harapan kita yang kita harap sangat kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam solat tak perlulah. Ya, tak perlulah. Kerana apa? Dalam solat apabila kita baca dan kita memahaminya, kita memberikan perhatian pada ayat itu. Yang mudah-mudahan datanglah perasaan khusyuk dan juga kita ini merendah diri. Ya, merendah diri dan kita mengharapkan ayat yang kita baca itu kitalah ahli syurganya. Kerana itu Da'i Anas, para penonton, antara doa yang elok kita amalkan ya. Yang elok kita amalkan antaranya doa dari riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Amin ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku pohon syurgamu ya Allah. Ya Allah, aku berlindung daripadamu. Aku berlindung denganmu daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya. Kemudian satu lagi yang saya yakin doa ni popular, kita selalu amal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku pohon redha dan syurgamu ya Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada murka dan neraka-Mu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama beramal dengan doa tersebut. Kalau boleh lepas solat jangan tinggal doa tu. Betul, jangan tinggal. Kita amalkan doa tersebut. Baik, berikutnya Ustaz, soalan daripada juga sahabat Facebook kita. Asimah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Di dalam syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin kebesaran. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad SAW dapat ditempatkan dalam syurganya Firdaus di akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini antara gambaran yang diberikan untuk rumusan surah ni Ustaz. Mungkin sebagai pengharapan, saya kira Asimah ini bertanya, kita nak syurga ni Ustaz. Kita nak syurga ni. Orang kata apa, kalau tak dapat syurga yang orang kata yang tertinggi, dapat masuk syurga tu pun juga satu nikmat yang besar Ustaz. Kita tak tahu yang mana satu. Tapi mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala kesian pada kita, Allah Ta'ala kasih pada kita, sayang pada kita, Allah Ta'ala berikan syurga. Mungkin dengan sedikit orang kata apa, kata-kata motivasi sedikit tambahan daripada Ustaz. Baik, tuan-tuan perempuan, kerana itulah dalam menyebutkan kepada kita syurga ini, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Kenapa? Ketika kita hidup di atas dunia ini, ada pantang larang hukum hakamnya. Ya, ada pantang larang dan hukum hakamnya yang mesti kita ikut. Sebagai contoh, ya, dalam sehari itu kita mesti semayang 5 waktu yang wajib ini, yang fardu itu, bermula subuh sampai isyak. Itu peraturannya. Jadi orang beriman mereka akan jaga sungguh-sungguh. Jadi memanglah nak semayang ni dia perlukan semangat luar biasa, iman. Ya, kerana apa? Nak jaga semayang tu. Al-maklumlah kita sibuk kan, kita banyak kerja, banyak urusan, penat pula tu kan. Waktu subuh kan, waktu sedap-sedap tidur. Tiba-tiba 6-10 minit kena semayang subuh. Kan? Waktu subuh, sebagai contoh 6-10 minit sekarang kan, lewat sikit. Mana kena semayang subuh, duduk tengah sedap-sedap tidur tu. Satu lagi yang cabarannya mungkin semayang maghrib. Kan, waktu kita balik dari kerja nak sampai ke rumah. Tiba-tiba sesak, jalan sesak kan. Jadi macam mana kita nak selesai tu? Jadi ini antara contoh. Jadi orang beriman mereka memberikan keutamaan untuk solat. Jadi maknanya dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Penjara tu maknanya kita ada peraturannya. Baik, kerana itu tuan-tuan perempuan rahmati Allah, baginda dalam sebuah riwayat menyatakan ada 4 ciri orang yang mana mereka ini akan diselamatkan daripada api neraka. Dengan kata lain, 4 ciri ini ialah ciri orang yang akan masuk syurga. Baik, nombor 1 disebut sebagai hayyin. Maknanya orang yang tidak mudah marah,
orang yang tidak suka mengutuk kelemahan orang, orang yang jiwanya teduh dan tenang, yang tidak merendah-rendahkan orang lain. Maknanya dia tak mudah marah dan tak suka merendah-rendahkan orang lain. Okey, satu. Yang kedua, layyin, bercakap dengan penuh sopan, santun dan baik, kata-katanya lembut, tak suka mencederakan hati orang. Sebelum bercakap, fikir dulu. Hari ni yang ramai bercakap dulu baru fikir. Allah kan? Akbar. Sebut dulu, tulis dulu, lepas tu baru fikir. Betul ke aku sebut ni? Okay, maknanya kita, yang kita nak jadi ahli syurga ini, sebelum kita bercakap, fikir dahulu. Kerana tu, Dayana, satu riwayat. Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Hurairah, pada satu hari itu, sahabat-sahabat Nabi ini, mereka pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu satu masalah, satu hal. Diadukan masalah seorang fulana, seorang perempuan ini. Tengok ada enak kan? Bila nak cerita tentang wanita ni, dia ada buat dosa, buat kesalahan, tak dinyatakan nama dia. Apa akhlaknya, apa adabnya? Maknanya yang Nabi nak kita tahu ialah apa dosa yang dia buat tu, untuk jadi pengajaran, bukan orang itu. Satu. Yang kedua, tengok bila nak cerita tentang kesalahan orang, tidak dinyatakan nama tu. Kenapa? Tadi nak tutup aib dia tadi. Kan aib dia, aib peribadi dia. Baik, wanita ini dia alhamdulillah sembahyang malam, sedekah, rajin puasa sunat, rajin buat amal kebaikan. Cuma satu je masalah wanita ini. Apa dia? Yang sahabat adukan, wanita ini mulutnya mulut laser. Allah Akbar. Ini kata apa? Mulut puaka. Mulut tak ada insurans. Kan bila dia bercakap, orang ni akan terasa hati. Menyakitkan hati orang. Menyakitkan hati jiran. Tuan-tuan, Nabi kata, wanita itu ialah di kalangan ahli neraka. Allah Akbar. Allahu Akbar. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Yang kita tahu kan, sifat neraka itu yang membakar, ya, meraunglah macam mana pun, dia tak akan berhenti punya. Dan ahli neraka itu diberikan makanan yang berduri. Seolah hari ni kalau gambaran kita macam makan kulit durian tu lah. Bukan isi durian tu, musim durian kan ya. Bukan makan isi, makan kulit tu. Kulit yang tajam-tajam tu. Yang tu makanan ahli neraka, gambarannya. Yang kedua, minuman yang diberikan jus apa? Jus nanah dan jus darah. Minum darah dan minum nanah. Allahu Akbar wa la'iyadzubillah. Itu ya makanan juadah yang diberikan kepada ahli neraka. Takut kita. Jadi tuan-tuan, ya, sebelum kita bercakap, tolonglah kita fikir, janganlah sampai mencederakan hati orang. Dua. Yang ketiga, qarib. Maknanya seseorang yang murah dengan senyuman, seorang yang mesra dan akrab dengan orang lain. Maknanya dia banyak bersilaturahim. Ya, dia banyak bersilaturahim. Tidak suka bermusuh-musuhan dan suka menyampaikan salam, ya. Dan yang terakhir, sahal. Ia bermaksud orang yang tidak menyukarkan urusan orang. Maknanya dia akan mempermudahkan urusan orang. Dia suka tolong orang, dia suka bantu orang. Jadi ini adalah 4 ciri-ciri orang yang akan dijauhkan daripada api neraka. Dengan kata lain, 4 ciri ini mereka akan mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Allahu akbar. 4 perkara ataupun sifat bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung diskusi selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan, mendiskusikan taranum, tafsir serta tadabbur surah As-Saffat ayat 43 sehingga ayat yang ke-45. Masih lagi kita bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita ingin teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita Al-Ali Ali di Facebook. Baik, kenapakah nikmat yang terdapat di dalam syurga yang dinyatakan di dalam Al-Quran lebih kepada ahli-ahli syurga lelaki sahaja, tetapi kurang disebut tentang nikmat untuk ahli syurga wanita? Adakah syurga dipenuhi dengan bidadari sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Ini kena berhati-hati jawab ni Ustaz. Ramai orang menonton kita bagi ni Ustaz, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para penonton, dalam surah Al-Fajr, ayat-ayat terakhir itu. Ayat ni dan Anas kita selalu dengar bila solat jenazah, selesai solat jenazah ataupun waktu talqin kan. Tuan imam tu mesti baca ayat ni. Selalunya akan baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha kepada Tuhan kamu dan Tuhan kamu iaitu Allah redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi. Allah menyeru, marilah kamu ni hamba yang beriman ini, jiwa yang tenang ini bersama dengan hamba-hambaku ni. Wadkhuli jannati, dan jom mai datanglah, jemputlah, masuklah, persilakanlah masuk ke dalam syurga-Ku. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini kata-kata yang kita semua nanti bila kita meninggal dunia, bila kita dah jadi almarhum, almarhumah, kita dah jadi jenazah, ayat inilah, seruan inilah yang sangat-sangat kita nantikan. Baik tuan-tuan, dalam Al-Quran ada ketikanya Allah Ta'ala menggunakan lafaz itu di atas lafaz lelaki. Pun begitu, begitulah juga hadis, ya. Pun begitu, ia termasuk juga bagi orang wanita. Maknanya lafaznya saja, tetapi ia maksudnya merangkumi lelaki dan wanita sama saja. Ya, sesiapa yang melakukan amal-amal saleh, Allah Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan. Lelaki dan wanita semuanya akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh tuan-tuan, bagi isteri, bagi orang wanita ni, Nabi SAW sebut, bila dia buat beberapa perkara ini, masuklah dia, wanita itu, isteri itu, ke dalam syurga melalui pintu mana pun yang dia mahu. Allah. Apa dia? Jaga salat, jaga sembahyang, jaga salat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan, menjaga maruah diri, dan yang seterusnya taat kepada suami. Ya, selagi mana arahan itu tidak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah dengan syarak, taatlah. Ya, jadi maknanya buat 4 benda ini, jaga betul-betul 4 benda ni, masuklah melalui pintu manapun yang dikehendaki untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu para penonton, bila sahabat kita tadi bertanya, sebagai contoh tuan-tuan, dalam surah Al-Mu'minun Allah berikan ciri-ciri orang yang berjaya. Ciri-ciri orang beriman itu yang berjaya. Orang beriman yang berjaya. Siapa? Ahli syurga lah. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka salat dalam keadaan khusyuk. Ya, salat dalam keadaan khusyuk. Tapi Dai Anas ada juga yang baca, Ustaz saya semayang tak pernah khusyuk, tak payah semayang lah. Allah jangan begitu ya. Salat sampai kita khusyuk, sampai kita dapat khusyuk, insya-Allah. Satu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri daripada perkara lara, jauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Kita masih lagi di tahun baharu 2023, antara azam kita elok sangatlah tuan-tuan dan puan ya, kita cuba kurangkan masa yang tidak produktif. Sembang-sembang kosong, apatah lagi duk bergosip-gosip, cukuplah, kurangkan ya, supaya kita nak masa yang bermanfaat. Dan juga tadi Allah Ta'ala sebut ahli ataupun orang beriman yang berjaya itu, mereka menjauhkan diri daripada perkara lara, perkara yang sia-sia. Nombor 3, walladzina hum lizzakati fa'ilun.
mereka yang berusaha membersihkan diri mereka ataupun membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta. Ya, maknanya zakat, sedekah, infak itu kita buat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga maruah ataupun kehormatan dirinya ataupun kemaluan itu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maknanya menjaga kehormatan ataupun kemaluan itu kecuali kepada isteri ataupun kepada suami isteri saja. Okey. Jadi itu antara yang Allah Taala sebut, dan antaranya lagi faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Allah Taala sebut ayat 8, 9 apa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menunaikan amanah dan menunaikan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang tetap memelihara salat mereka. Jadi ini antara yang mana Allah Taala sebut di akhir itu, alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga, masuk dalam syurga, dan mereka akan kekal dalam syurga sampai bila-bila, selama-lamanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk kita menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Baik, berikutnya Ustaz. Kita ada sahabat Facebook Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita kaitkan dalam ketiga-tiga ayat tersebut? Dan bolehkah Ustaz terangkan tentang kenikmatan di syurga yang berpanjangan, supaya menjadi motivasi buat kita semua, kerana syurga itu bukan percuma dan sangat mahal harganya Ustaz. Baik, masih puan yang pertama, Puan Syahira Lia ya. Surah Al-Hadid ayat nombor 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Allah Ta'ala kata, berlumba-lumbalah kalian semua. Berlumba-lumbalah. Berlumba-lumbalah untuk kita ini mengejar keampunan daripada Allah. Maknanya kena selalu minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doa kepada Allah supaya kita ni dapat masuk syurga, yang mana syurga itu seluas langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Syurga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lilladzina amanu billah wa rasulih. Syurga itu disediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurgalah kita. Ya, kerana itu dalam riwayat Nabi kata, syurga itu Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali orang yang man aba, kecuali orang yang enggan ya, orang yang enggan. Jadi sahabat-sahabat Nabi tanya, siapa yang orang yang enggan itu? Nabi kata orang yang enggan itu ialah orang yang derhaka kepada Rasulullah, yang tak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, masuk dalam syurga ini kita akan kekal selama-lamanya dalam syurga dengan penuh kenikmatan, keindahan, dipakaikan dengan pakaian sutera, pakaian khas, ya, dipakaikan dengan gelang pula, ya. Kemudian diberikan makan dan minum daripada apa yang kita terdetik, yang kita terlintas, semua dapat. Kalau tu dalam satu riwayat, ada seorang badui ni dia minat unta. Kalau kita ni mungkin ada yang minat ayam serama. Hobi kan. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, agak-agak nanti dalam syurga ada ke tidak unta? Dia minat unta kan. Dia peminat macam mana kan. Nabi kata dalam riwayat, doalah supaya kamu dapat masuk syurga. Dan apa yang kamu nak, apa yang kamu terlintas, ada insya-Allah. Maknanya begitulah. Meraihkan. Maknanya seluruh keindahan, dan itulah cita-cita kita tuan-tuan, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah sahabat-sahabat Nabi ni kan, mereka luar biasa cinta mereka untuk masuk syurga. Abu Ayyub Al-Ansari sebagai contoh, ya, umur 86 tahun. 86 tahun umurnya, tetapi tetap bersedia untuk berjihad, untuk menawan kota Konstantinopel. Walaupun tak dapat takluk, tapi semangat tu. Walaupun umur dah 86.
Kalau kita tuan-tuan 86 tahun ni, relax-relax lah kan. Tenang-tenang aja lah kan. Tapi semangat jihad mereka hebat kerana apa? Mereka nampak syurga di depan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Demikian yang dapat kita kongsikan untuk tajuk pada pagi ini Ustaz, tafsir Taranum serta tadabbur surah As-Saffat ayat ke-43 sehingga ayat ke-45. Sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semasa dan semenjak kami kecil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kejayaan hasanah di dunia dan berikanlah kepada kami hasanah kejayaan kami di hari akhirat. Mudah-mudahan ya Allah kami dapat masuk syurga-Mu ya Allah, dan tolonglah ya Allah Kau selamatkanlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Haji Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud atas kesediaan untuk bersama-sama dalam Tanya Ustaz pada pagi ini. Esok sebagaimana biasa Tanya Ustaz akan kembali bersiaran. Saya akan bersama dengan Fadil Ustaz Yaakob Yusra untuk topik Islam dan ekonomi, siaran yang dibawakan khas oleh Madat. Jadi insya-Allah sama-sama kita tonton Tanya Ustaz. Saudara, sehingga berjumpa lagi, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri wal asri innal insana lafi salihin wa tawassaw bil haqq wal 'afwa minkum. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah.